Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Sedang jemaah muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, terlebih dahulu kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, ya, malam yang ke 10 dari bulan Rabiul Awal untuk tahun ini 1434 selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, dengan setinggi-tinggi memanjatkan pujian dan syukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita malam ini mengisi ruang di antara kefarduan maghrib dan juga solat isya yang akan kita lakukan sebentar lagi, dengan sesuatu yang insya-Allah boleh memberikan manfaat dan juga memberikan faedah yang besar kepada kita dalam meneliti kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi pertemuan malam ini saya mulakan berkongsi dengan sidang jemaah tentang sesuatu yang telah disampaikan mesejnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang difirmankan oleh Allah pada ayat 105 dari surah Al-Maidah tentang ingatan Allah Subhanahu wa taala agar setiap daripada kita ini memelihara diri masing-masing, ya, daripada sesuatu yang dianggap boleh menjejaskan pegangan dan i'tiqad kita kepada Allah, ataupun memelihara daripada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, ya. Maka dengan itu kita merujuk kepada apa yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Allah Ta'ala menyebut dengan maksud, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, alaikum anfusakum, terhadap kamu sekalian penjagaan diri kamu sendiri. La yadurrukum man dhalla, tidak memudaratkan kamu sekalian siapa yang terpesong, idza tadaitum, bila mana kamu berpegang dengan petunjuk, ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah tempat rujukan kamu sekalian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka dia menjelaskan kepada kamu sekalian dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam apa yang diperingatkan oleh Allah ialah dalam situasi di mana setiap daripada golongan yang mengaku beriman kepada Allah ataupun setiap muslim dalam arti kata umum dituntut untuk nak menjaga pegangan agama masing-masing. Ya, itu yang Allah Ta'ala menyebut alaikum anfusakum, terhadap diri kamu sekalian, ya, terhadap kamu sekalian, diri kamu masing-masing, jaga diri masing-masing. Ya. Kerana apa? Kerana apa yang jelas kepada kita sekalian adalah, ya, setiap daripada kita ini, ya, bertanggungjawab kepada diri masing-masing. Ya, yang ini Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya, dan begitu juga bertanggungjawab terhadap nikmat yang Allah beri, ya, bertanggungjawab dengan apa yang Allah kurniakan dalam bentuk ilmu pengetahuan, dalam bentuk harta benda, dalam bentuk usia, ya, yang diceritakan kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah akan tanya kepada kita
ya, tentang usia kita, ya, tentang harta benda kita, tentang ilmu pengetahuan kita. Malah yang ditanya juga tentang perbuatan-perbuatan kita dan juga pendirian-pendirian apa yang kita pegang dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Jadi terhadap, dan itu yang Allah Ta'ala tuntut, jaga diri kamu sekalian daripada ya sesuatu yang boleh memesongkan kamu dari jalan Allah. Itu yang Allah sebut, la yadurrukum man dhalla, tidak memudaratkan kamu siapa yang telah terpesong. Ya, idza tadaitum, bila mana berpegang dengan petunjuk wahai kamu sekalian. Itu kata Allah, ya, tentang bagaimana kalau kita menjaga diri kita ini dalam perkara yang berkait dengan tanggungjawab dan pegangan agama kita dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, kita kena ikut apa yang ditunjukkan oleh Allah. Maknanya dalam beragama kita tidak boleh beragama dengan sesuatu yang bersifat benda yang bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang empunya agama ni Allah, ya, yang empunya penguasaan dan empunya segala-gala yang dipegang kepercayaan dan keyakinan kita kepadanya hanyalah Allah. Maknanya agama meliputi i'tiqad, pegangan kita, ya, keyakinan kita kepada sesuatu perkara, meliputi apa dikatakan sebagai syariah, ya, sebagai sistem, ya, dan juga selain daripada itu apa yang dikatakan sebagai akhlak, ya, yang disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kepada Jibril alaihissalam sebagai ihsan. Maknanya, ya, kalau seseorang itu dia nak berpegang dengan sesuatu keyakinan, maka keyakinan itu dalam hal mesti berteraskan kepada sesuatu yang ada panduan dia, bukan berteraskan kepada sesuatu yang tidak diketahui daripada mana-mana, ya, tidak dipastikan daripada mana betul ataupun salah. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, mana kita tahu daripada mana? Ya, tentulah daripada apa yang kita warisi daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bukan kita warisi daripada orang yang tidak, pihak yang tidak tahu ujung pangkal. Itu yang kemudian akan memesongkan kita, ya. Dan kalau kita tidak mengikut petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terpesong. Ya, sebab itulah wujud kalangan manusia-manusia, dia nak beragama, bukan tak nak beragama, nak menjadi hamba yang baik kepada Tuhan, nak menjadi manusia yang dianggap disayangi oleh Allah yang Maha Pencipta, tapi silap jalan, pilih silap jalan. Ya, ada yang nak mendapatkan apa yang dikatakan sebagai rasa dekat diri kepada Allah, tersilap pilih ajaran sesat, ya, pilih umpamanya itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa yang difirmankan, ya, Allah sebut wa anna hadza sirati mustaqima, ya, dan inilah jalanku yang lurus, itu kata Allah. Fattabi'uh, ikutlah kamu sekalian, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, jangan kamu ikut, ya, jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kamu terpesong, terpisah dari jalannya yang sebenar. Ya, itu yang Allah sebut. Ya, bagaimana kita lihat golongan dia ada semangat beragama tetapi silap pilih jalan kerana, ya, memilih golongan yang tidak berpandukan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau umpamanya saya ada sekali pergi ke satu tempat, ya, di Negeri Selangor ni, namanya Batu Caves. Ya, Batu Caves. Ya, bila sebut Batu Caves ni terbayanglah apa yang ada dalam gua batu. Bukan itu yang saya nak maksudkan. Ya, bukan umpamanya apa yang disembah oleh orang-orang yang tidak seagama dengan kita yang ada dibuat, ya, di tempat tersebut. Tapi, ya, saya pergi ada satu kampung dalam Batu Caves ni, namanya Kampung Nakhoda. Ya, adalah, ya, seorang sahabat pergi ke situ cari masjid nak solat. Nampaklah ada satu bangunan, ya, sekali masuk nak solat, ya, tengok-tengok lain, ya,
Sekali rupa-rupanya tersilap masuk masjid, bukan masjid kampung itu masjid golongan nama dia Qadiani, ya. Tengok kat luar tu dia Qadiani, bukan daripada golongan daripada orang Islam. Silap tu, ya. Kenapa? Kerana rupanya ada ajaran lain yang cuba yang telah dipesongkan oleh manusia yang lain selepas daripada Nabi SAW, yang mana telah dikira sebagai dipelopori oleh mereka yang sesat, yang telah terpesong, ya. Dan dia umpamanya kalau ikut sejarahnya dicipta ataupun dipelopori oleh seorang individu berasal dari India, nama dia Mirza Ahmad Ghulam, ya. Yang dia rupa-rupanya ada peranan untuk nak menyesatkan orang tu, ada tujuan, ada agenda dia, ya, supaya jangan orang Islam di negara India pada waktu itu bersemangat untuk nak melawan penjajah British. Maka dia dipupuk ataupun telah disemai oleh penjajah British pada waktu itu, yang bertujuan nak melonggarkan penentangan terhadap penjajahan British. Maka disemai. Ada lelaki yang rasa diperasan menjadi rasul kerana dia terlihat bagaimana ayat dalam surah As-Saff Allah menyebut, ya, kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. Ayat itu Allah menceritakan kepada Nabi SAW bila mana satu ketika Allah telah memperingatkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam telah berkata kepada pengikut baginda, ya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, ya. Dan ingatlah tak kala berkata Isa bin Maryam, ya bani Israel, wahai bani Israel, wahai keturunan Israel. Keturunan Israel ni adalah Israel gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam, ya. Maknanya di Israel ni dia bahasa Ibri ataupun bahasa Hebrew, bahasa asas orang-orang Yahudi, ya, bahasa ibunda. Isra ni maknanya ialah hamba, Tuhan, hamba Tuhan. Israel gelaran kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Maka ya, wahai anak-anak, wahai keturunan Israel, inni rasulullah ilaikum, ya, sungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, ya, membenarkan apa yang telah mendahului aku daripada Taurat, iaitu kitab Nabi Musa alaihi salam, ya, wa mubasyiran, dan aku juga beri kabar gembira kepada kamu sekalian, bi rasulin, dengan seorang utusan, ya'ti min ba'di, yang datang sesudah daripada aku, ismuhu Ahmad, ya, yang namanya Ahmad, ya. Ini kisah Nabi Isa AS kata lepas aku ini ada seorang rasul namanya Ahmad, ya. Ini kata Nabi Isa AS, ya, seperti mana dirakamkan pada ayat yang terletak pada ayat ke-6 surah As-Saff, ya. Lalu itu yang menjadi pegangan, ya, yang telah menjadi hujah kepada Mirza Ghulam Ahmad ini, bahawa ni dia Ahmad ni, padahal ia adalah nama lain bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu satu contoh, ya, bagaimana pemesongan, ya, yang kemudian menghasilkan terlalu banyak, ya, golongan-golongan yang telah, ya, menyesatkan orang-orang yang beriman, ya, daripada mengikut ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, ya. Maknanya dalam keadaan sebenarnya kalau berpegang dengan petunjuk, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memudaratkan kamu, ya. Kalau misalnya kita berpegang teguh dengan agama pada sesuatu urusan, kita tidak akan dimudaratkan oleh siapa-siapa juga, ya. Kalau ingat kisah bagaimana golongan yang diberikan contohnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, ya. 7 golongan yang mana Allah Ta'ala akan menaungi mereka pada hari yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah, ya. Salah satunya bila memanglah Nabi SAW menyebut 7-7-nya, ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki, dia bukan maksud lelaki sahaja, siapa juga manusia yang hatinya terpaut, tergantung pada masjid, ya. Kalau tak pergi masjid nak menunaikan solat, rasa macam tak sempurna, ya. Kemudian wasyabun
muntasyarun hayatuhu ya, fi ibadatillah ya. Hamba seorang anak muda yang hidupnya itu keadaan ya, berkembang keadaan semata-mata memperhambakan diri kepada Allah, tak peduli ya kepada perkara-perkara yang menjadi kesenangan dunia ya. Dan yang terakhir ya, apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu rajulun da'athum ra'atun zata nasabin wa jamalin ya, wa yaqul ya inni akhafullah ya. Seorang lelaki yang mana diajak untuk melakukan benda tidak baik oleh seorang wanita yang ada kecantikan, ada daya tarikan tersendiri, dan dia berkata aku takut, dia menolak dia, dan aku takut kepada Allah ya. Maknanya dalam keadaan senario yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ialah golongan yang terpesong, dia tidak akan memudaratkan siapa yang ada pegangan ya, macam kita lah. Tapi kita bukan nak merujuk dalam kisah itu. Sebenarnya mesej yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan keadaan itu semata-mata, tapi keadaan yang boleh dipahamkan oleh kita sekalian, bahawa bila mana kita diseru ataupun diajak untuk melakukan benda yang tidak diredai oleh Allah, ataupun kita ni mencenderungi sesuatu yang sama sekali tidak diredai oleh Allah, maka kita menolaknya kerana kita takut kepada Allah ya, takut kepada Allah. Kita ada peluang untuk kita umpamanya pecah amanah. Kita diberi amanah satu tugas ya, terutamanya lah orang yang berstatus ataupun berkedudukan sebagai pemimpin. Dia ada peluang, dia tahu saya bekerja dalam sektor yang terbabit pentadbiran, umpamanya dia beritahu, dia dedahkan kepada saya peluang-peluang kalau misalnya nak beroleh manfaat daripada kedudukan tu banyak. Kita tahu mana boleh cari lubuk-lubuk untuk kita mendapat kesenangan daripada kedudukan tu, walaupun itu sebenarnya sepatutnya bukan menjadi hak kepada kita ya. Boleh aja ya, boleh saja umpamanya tahu kat mana tanah ni berapa nilai dia, berapa nak dibagikan, boleh beri pada orang, kemudian kita dapat manfaat daripadanya. Kesempatan tu ada. Tapi kalau berpegang dengan petunjuk Allah, itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki itu akan berkata inni akhafullah, aku takut kepada Allah ya. Macam kalau dalam contoh yang boleh kita fahami, umpamanya lah ya, orang yang dilantik jadi jawatankuasa masjid ataupun surau ya, bila tiba hari Jumaat, lepas daripada solat Jumaat ya, tentulah ya adalah banyak dana-dana yang dikutip daripada jemaah yang hadir, yang disumbangkan dengan tujuan untuk pengimarahan ataupun nak bagi membiayai ya, urusan-urusan yang berkait dengan perjalanan dan pentadbiran masjid surau itu ya. Dah kumpul selengguk banyak ya, dan bila dikira kita pun tak tahu ya, betapa kalau kita daripada kalangan golongan yang oportunis atau ambil kesempatan, kita boleh aja, kita tak dah banyak-banyak kira tu masuk sikit poket ya, siapa tahu, siapa nampak ya. Tapi kerana mengenangkan ya, ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut, golongan yang memakmurkan rumah Allah ini dalam surah At-Taubah, Allah sebut ya, bahawa golongan ini dia adalah golongan yang ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat ya, mendirikan solat ya, menunaikan zakat, dan tidak takut, tak apa-apa pun, walam yakhsha illallah, tak takut melainkan kepada Allah. Jadi bila ini amanah, maka tidak ada pastilah tidak akan ada perbuatan. Peluang ada ya, peluang ada, tetapi tidak mau dibuat ya. Dan begitu jugalah ya, kalau kita lihat ya, begitu juga apa yang Allah Ta'ala sebut ini, cuba kita fahami dalam konteks yang bahawa maksud kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala tak redha dalam bentuk yang lebih luas lagi ya. Kita umpamanya memberikan kepercayaan kepada orang yang tak patut dapat kepercayaan, orang jahat, diberikan kepercayaan satu tugas, itu dilarang dalam agama ya. Sebab Allah sebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanat dalam surah An-Nisa,
Allah menyatakan, ya, Allah memerintahkan kamu sekalian supaya memberikan amanah kepada ahli dia dalam ayat 58 dari surah An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah itu kepada orang yang ahlinya, orang yang patut dapat. Ya. Lalu, ya, kalau kita mengingkari benda itu, maknanya kita telah terpesong, dan itulah memudaratkan kita kalau kita tidak berpegang padanya. Saya teringat satu ketika bagaimana saya ni masuk dalam panel mesyuarat di peringkat daerah untuk nak memilih ataupun memperakukan, sebenarnya bukan memilih, memperakukan pelantikan, ya, jawatankuasa masjid dan surau di peringkat daerah. Lalu satu hari, waktu tu saya tak datang, saya tak hadir, saya ada mesyuarat dan pasal hadir. Diceritakan kepada teman-teman mesyuarat saya itu, mereka hampir-hampir, ya, mengesahkan untuk nak melantik orang yang tak patut jadi nazir sebuah masjid untuk jadi nazir. Bagaimana kisahnya? Kisahnya ialah berlaku bila tiba nama sebuah masjid itu diberikan dan dilihat senarai, oh ni nazir dia. Kemudian ahli-ahli jawatankuasa dia semualah yang berapa orang tu kan. Lalu kita pun telitilah borang perjalanan nazir ni apa latar belakang dia, ya. Haji apa? Haji ... Tengok pendidikan, oh boleh tahan. Ya, Masters of Business Administration, MBA, okey. Apa? Sarjana pentadbiran perniagaan. Oh ini okeylah, pengurusan bagus ni. The best man. Kemudian lihat pula, ya, haji lah tu. Ini baguslah orang, insya-Allah dah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan apa lagi, akhirnya tengok pada pekerjaan, karier dia, kerjaya dia. Tengok situ pengurus industri, ya, pengurus industri. Tengoklah, oh pengurus industri, okey. Tetapi yang menghairankan, kemudian tengok alamat tempat bertugas, ya. Tengok tulis CBSB. Dia tak tulis apa CBSB itu apa. CBSB lot sekian dan ada nombor dia. Persiaran Selangor, Seksyen 15, 40-200 Shah Alam. Ini apa punya? Oh ni kilang, alamat kilang. Baru fikir-fikirlah, kilang 15 ni banyak kilang. Kilang roti ada, kilang sabun ada, kilang tayar ada, kilang komponen kenderaan, dia macam-macam lah, ya. Lalu ada pula nombor telefon pejabat. Okeylah, tak apalah, kita pun nak tahu jugalah kilang apa ni, kot-kot lah boleh ambil manfaat daripada, ya, tempat bertugas dia kalau boleh, ya, cari peluang untuk nak penajaan apa-apa yang patut, ya. Oh bagus ni. Try telefon, ambillah telefon company apa ni, ya. Sekali CBSB, good morning, ya. Kemudian dia tanyalah, selamat pagi CBSB, ya. Okey, nak tanya, CBSB ni kilang, ya, kilang, kita kilang apa? Kilang minuman katanya. Oh minuman, apa jenama-jenama minuman? Oh, we are very well known whole of the world, until our name, our brand, is also can be seen in the football jersey of Liverpool. Waktu itulah rupanya Carlsberg, we are Carlsberg Brewery Sendirian Berhad, welcome there. Pengurus industri. Kemudian kita bertanya, kawan tu bertanya, okey, who is Tuan Haji ... Oh, he is the our quality control manager, pengurus kawalan mutu kepada sebuah kilang minuman keras. Apa kerja dia? Kerja dia sebelum boleh meluluskan keluar, dia tukang rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rasa, ni air kosong, tak apa. Dia rasa dulu, ya, dia rasa dulu sebelum boleh lepas keluar. Ni dia dicalonkan orang yang itu yang Allah Ta'ala sebut ni, orang yang terpesong, yang kerjanya, hidupnya bergelumang dengan mengeluarkan. Kadang-kadang bila kita tanya, ialah kita fikir-fikir, tak ada kerja lain ke? Oh, ada kerja lain banyak, tapi kerja ni lumayan, gaji dia 3 kali ganda, triple daripada sektor-sektor yang lain, ya, because dia jenama bertaraf dunia dan sebagainya lah, ya. Bayangkan orang macam ni, dia
dicalonkan, maka itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berpegang dengan petunjuk, maknanya jangan bagi orang macam ni, ya, dia bergelumang dengan apa, dengan hari-hari lah kita kata, dan dia berdosa pula. Ya, bukanlah kita nak senang-senang nak hukum berdosa, tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beritahu, ya, setiap orang yang minum, ya, yang minum dan berdosa daripada itu, dia pun dapat saham dia. Lalu bagaimana orang macam ni boleh diangkat untuk nak, ya, menjadi golongan yang mentadbir rumah Allah? Ini tak layak sama sekali, ya. Jadi harap-harap tidaklah ya. Maka itu yang Allah Ta'ala sebut, golongan macam ni, ya, dia tidak memudaratkan kamu kalau kamu berpegang dengan petunjuk. Itu jelas apa yang Allah Ta'ala sebut. Maknanya kalau memberikan peluang kepada dia juga, maknanya ia adalah satu bentuk, ya, perbuatan yang diistilahkan oleh Allah sebagai zalim kepada institusi tersebut, dan zalim kepada masyarakat, zalim kepada agama sendiri, ya. Maka itulah yang Allah Ta'ala sebut, ya, golongan itu. Saya pun, ya, bila bercerita pasal, ialah bukan kita merasakan benda itu suatu yang ringan, ya, tetapi dia tak begitu diambil serius oleh setengah-setengah umat Islam yang merasakan rupa-rupanya kepahaman dia memahamkan bahawa perbuatan bila mana terdosa dengan arak ni, dia bukan dia sekadar minum aja, perbuatan lain tak berdosa, jual ke apa, bawa ke, angkut ke, mempromosi ke, atau apa-apa sahaja, itu tidak berdosa bagi mereka, ya. Maknanya macam tadilah, oh tak apa, dia rasa je, elok tidak, siapa nak minum dosa sendiri, bagi dia macam tu. Tapi sebenarnya ia sendiri adalah sesuatu yang jelas diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-dallu ilal khairi kafa'ilih, ya, orang yang menunjukkan kepada satu benda baik, dia macam orang yang buat, dia maknanya dari segi status dia, ganjaran dia, dan apa, dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak habis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wadallu ila syarri kafa'ilih, dan orang yang menunjukkan, buka jalan kepada keburukan, macam orang yang buat juga. Macam itulah dia buka jalan, ya, buka jalan, sehingga apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bagaimana Allah Ta'ala melaknat, ya, orang minum arak ni, bukan sekadar peminumnya sahaja, dilaknatnya orang yang memainkan peranan semua keadaan sampailah terjadinya perkara tersebut, ya. Daripada kalau umpamanya penanam anggur, dia tahu bahawa tanam anggur kemudian dia akan jadikan sebagai bahan asas menghasilkan minuman keras, dia berdosa. Kecuali kalau dia tak tahu, ataupun dia memang tanam untuk tujuan untuk hasil anggur, orang beli kemudian orang buat, itu cerita lain. Tapi kalau dia tahu, berdosa dia kalau sebagai Muslim. Apatah lagi yang bawa, yang memproses sehinggalah yang menghidangkan, dan yang sehingga terjadinya perkara tersebut. Sama aja apa juga jenis perbuatan baik atau jahat, sesiapa yang terbabit, dia akan ada bahagian masing-masing, ya, akan ada bahagian sendiri untuk nak, ya, sehingga terjadi. Lalu itu yang Allah Ta'ala sebut, kita kena faham bahawa, ya, tidak memudaratkan kamu siapa yang terpesong kalau kamu berpegang. Maknanya kita menghindarkan diri, ya, daripada golongan-golongan yang terpesong ini dalam bentuk yang supaya kita tidak boleh mendapat mudarat daripada kesesatan ataupun penyelewengan, dan juga terpesongnya mereka daripada ajaran agama. Itu yang kadang-kadang begitulah kita lihat, ya, banyak dah berlaku sebenarnya, bila mana orang dia tidak peduli, ya, tidak peduli dengan sesuatu yang jelas terpesong, sehinggalah, ya, boleh memudaratkan. Dan begitu juga, ya, bila mana saya teringat, ya, dalam hal umpamanya yang lebih untuk nak dikongsi malam ini, saya nak bawa umpamanya bila mana pertikaian tentang kalimah Allah itu boleh atau tidak digunakan oleh orang bukan Islam, bila mana mereka merujuk kepada sesuatu zat yang mereka yakini sebagai Tuhan, ya. Jadi pertikaian sedikit, ya, dalam negara kita sahaja. Kat negara lain tak ada pun pertikaian, ya. Di negara yang ada orang Islam dan ada orang Kristian, tak ada pertikaian langsung, ya. Tapi dalam negara kita, sebab dia ini kerana sesuatu yang nampak, ya, menjadi pertikaian, kerana kalimah Allah ni dia dah jadi pegangan eksklusif kepada orang Islam dah sekian lama, ya. Dan
kemudian dia menjadi polemik bila mana ada segelintir orang-orang yang beragama Kristian, dia merasakan bahawa mereka nak guna Allah itu sebagai satu kalimah yang merujuk kepada zat yang mereka yakini sebagai Tuhan. Ya, jadi itu kehendak, itu keinginan sebahagian daripada mereka, walaupun tidak semua, tidak seluruhnya sedemikian, kerana mereka melihat, ya, kita tak tahu betul atau tidak sama ada mereka ada agenda atau tidak. Tetapi kalau kita lihat bahawa perkara itu perkara yang sebenarnya ada pro dan kontra dia, ya, ada asas dari segi agama bahawa ia dibenarkan. Maknanya kalau kita lihat bahawa Allah sendiri menamakan zatnya itu sebagai Tuhan kepada seluruh alam, Tuhan kepada seluruh manusia, ya, yang membezakan di antara sama manusia dari segi kepercayaan kepada Allah ini ialah kalau mereka percaya kepada Allah, tidak semestinya mereka itu percaya kepada Allah dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah, dalam bentuk umpamanya sifat esanya Allah, tunggalnya Allah dan lain-lain yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat. Percaya kepada kewujudan Allah dengan percaya kepada Allah bersama sifat-sifatnya dua yang lain. Ya, jadi orang-orang Kristian, mereka hakikatnya lah mereka percaya kepada Allah walaupun tak menamakan zat itu sebagai Allah pada setengah-setengah di antara mereka, iaitu bila mana dilihat kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai sesuatu yang fitrah kepada manusia. Ya, fitrah kepada manusia untuk, ya, mereka mengimani, percaya dia. Cuma tinggal lagi itulah disebut, ya, macam sama juga dengan umat yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka percaya kepada Allah atau tidak? Mereka percaya. Akan tetapi soalnya mereka telah mewujudkan benda-benda lain juga menjadi pendamping kepada Tuhan yang sebenar, iaitu Allah. Ya, maknanya mereka percaya kepada. Dan begitu juga orang Kristian, bila mana sesudah daripada Nabi Isa alaihi salam dilenyapkan oleh Allah daripada berada pada sekeliling mereka, maknanya Allah Taala telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian apa terjadi? Mereka telah, ya, kemudian beberapa ketika telah mewujudkan, ya, telah menganggap, membuat keyakinan bahawa Nabi Isa itu adalah anak kepada Tuhan, yakni Allah, ya, dan wujudkan satu lagi watak yang nama dia sebagai semangat suci, iaitu yang sebenarnya semangat suci itu adalah Ruhul Qudus, adalah Jibril alaihi salam yang tugasnya bawa wahyu. Lalu balik kepada kisah tadi, ya, lalu bila mana mereka ini nak menggunakan Allah sebagai Tuhan, sebenarnya fitrah rasa ketuhanan Allah Subhanahu taala itu ada pada diri mana-mana manusia sendiri pun, ya, kerana rasa itu ada. Tapi tinggal lagi kerana ia tidak dipandu mengikut petunjuk. Itu yang Allah Taala sebut bahawa mereka tak berpegang dengan petunjuk, ya, mereka telah terpesong. Yang ini, golongan ini Allah Taala sebut dalam surah Al-Fatihah sebagai golongan yang sesat, ad-dallin. Ya, itu yang Allah Taala, kita minta dengan Allah jangan jadi golongan yang sesat ini, ya, bukan golongan dimurkai dan bukan golongan yang sesat dalam surah Al-Fatihah. Tapi kita balik kepada kisah tadi, maknanya kalau umpamanya golongan bila mana pihak yang melarang ataupun berpandangan bahawa tak boleh, saya dah kaji dah bahawa mereka ini takut ada kekeliruan ataupun bimbang kerana tak boleh dibezakan antara apa yang diimani oleh orang Islam dalam mengimani zat Allah dan juga mengimani orang-orang Kristian yang mengimani Allah Ta'ala sebagai Tuhan tapi tidak mentauhidkannya. Itu dibimbang. Tapi saya lihat di negara lain, negara Arab umpamanya, orang Kristian tak ada masalah, ya, dan orang Islam tak ada pun kekeliruan. Dia kata tak apa, itu kepercayaan Kristian, lantak dia lah. Saya tanya orang Arab, saya tanyalah orang-orang Jordan, orang Syria, Lebanon sekalipun, dan di Mesir, bagaimana kalimah Allah Ta'ala? Allah semua, Tuhan semua. Cuma beza dengan Muslim, mereka itu percaya dalam bentuk yang lain, sifat yang lain, ya. Lalu untuk tidak membenarkan mereka, ini sebenarnya pun satu yang ada bersalahan dengan tindakan Nabi SAW. Saya nak berkongsi dengan apa yang dirakamkan dalam Al-Quran, ayat yang berikutnya, ayat 106 dari surah Al-Ma'idah.
kisah bagaimana Allah Ta'ala telah menyarankan kepada baginda Nabi SAW untuk menyelesaikan satu kes kematian seorang peniaga Muslim yang diadukan oleh keluarganya kepada Nabi SAW kerana mereka mensyaki dua orang pekerja yang bekerja dengan peniaga itu ada kena mengena dengan kematian dia. Ceritanya ialah bagaimana seorang peniaga Muslim telah buat satu aktiviti perniagaan. Dia keluar kota Madinah, dia tak sebut siapa nama dia. Bersama dia dua orang pekerja dia, orang Kristian. Dalam perjalanan balik, dia dah selesai dah urusan berniaga di luar kota Madinah, dia nak balik ke Madinah, dia jatuh sakit. Dan sakit dia tu dia rasa macam umur dia tak panjang. Lalu dipanggil kepada dua pekerja dia dan dipesan, beri wasiat, baiklah, aku rasa umur aku tak panjang ni, aku pun tak larat dah nampak ya, maka aku pesan kepada kamu berdua, sampai kalau aku mati dalam perjalanan ni, kau bawa balik pulang mayat aku kepada keluarga, jenazah kepada keluarga, dan keuntungan dan hasil barang-barang aset perniagaan ni pulangkan juga, tapi hasil kamu, hak kamu sebagai pekerja, komisen kamu ambil ya. Maka mereka berdua-dua okeylah, tak apalah, setujulah. Memang tak lama lepas tu meninggal dan mereka berdua bawa pulangkan mayat dan pulangkan aset. Lalu keluarga pun pelik, apa hal ni, mati pergi tu sihat, kita tak tahulah mati tiba-tiba kan. Sekarang ni banyak sakit yang tiba-tiba kan ya. Dan mereka pun kata tak ada apa, kami maaf, tak ada apa-apa. Waktu itu postmortem pun tak ada. Maka keluarga peniaga itu tak puas hati, mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun bertindak menyiasat, panggil kedua-duanya. Kamu diadu kepada terhadap kamu oleh keluarga bos kamu ya, betul ke apa yang mereka syak itu? Maka kedua-dua kata tak betul, kami amanah macam biasa. Maka disitulah Allah Ta'ala menyarankan, turunkan ayat ini, menyarankan kepada Nabi SAW, menyuruh mereka dua-dua orang Kristian tadi bersumpah dengan nama Allah. Maknanya Nabi SAW pun benarkan ya, walaupun kata itu Arab, ini bukan soal Arab tak Arab, tapi ini soal keyakinan ya. Itu yang Allah Ta'ala sebut ya, ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum, wahai orang beriman, kesaksian di antara kamu, idza hadara ahadakumul maut, bila mana datang menghampiri kematian di antara seorang kamu, hinal wasiyah, tatkala dia berpesan, isnani zawa adlin minkum, dua orang yang adil di antara kamu, dua orang di kalangan orang Islam yang boleh dipercayai untuk nak mendengar wasiat itu, au akharani min ghairikum, ataupun dua orang yang bukan daripada kamu, in antum darabtum fil ard, kalau kamu berjalan di atas bumi, fa asabatkum musibatul maut ya, dan tiba-tiba kamu ditimpa dengan musibah kematian, tahbisunahuma min ba'di solah, tahan mereka selepas solat, fayuqsimani billah, mereka berdua bersumpahlah dengan nama Allah. Maknanya itu saranan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita ada rasa bimbang, balik kepada ayat yang sebelumnya, ayat 105 surah Al-Ma'idah ni, bahawa kalau kita berpegang dengan petunjuk Allah Ta'ala, tak ada rasa kebimbangan ya. Umpamanya bimbanglah kita kata apa, takut keliru kalimah Allah ya di antara orang Kristian atau Islam. Sebenarnya kalau kita rasa kita berpegang balik kepada apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Ikhlas, katakan wahai Muhammad, Allah itu satu ya? Allah tempat mohon pertolongan, Allah itu tidak beranak dan tidak peranakan. Itu i'tiqad kita, i'tiqad dia salah pada kita, tapi kita tidak, tetapi ia tidak memudaratkan kita. Maka balik kepada kisah tadi, maka itulah sebenarnya penyelesaian yang terbaik, bahawa berpegang dengan petunjuk Allah itu boleh menghindarkan kita daripada dimudaratkan oleh sesuatu yang disebabkan oleh mereka yang telah terpesong daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu pertemuan kita pada malam ini, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita sepanjang kehidupan kita, untuk kita berpegang padanya dan menjadi pedoman kepada kita dalam perjalanan kita di dunia dan menuju akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi al hidayatu wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikan manfaat kepada kami atas segala yang telah Dikau ajar kepada kami. Ajarilah kami satu, beri manfaat kepada kami, dan tambailah bagi kami pengetahuan, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.